Kecoh satu Malaysia sejak akhir-akhir ini apabila terbongkarnya sindiket Macau Scam yang disyaki telah mengaut keuntungan atas angin membabitkan nilai ratusan juta ringgit. Tidak jelas kenapa taktik penipuan ini dinamakan sebagai Macau Scam. Namun, banyak pihak mengatakan punca namanya dilabelkan sedemikian rupa adalah disebabkan dua pendapat. Yang pertama, sedikit yang beroperasi menjalankan modus operandi ini datang dari Macau. Yang kedua pula menyebut mangsa pertama kaedah penipuan ini datang dari Macau. Biarpun sindiket ini sebenarnya sudah lama memperdaya banyak mangsa di negara kita, namun ia kembali menjadi tumpuan apabila ada beberapa tokan besar didakwa turut memiliki 4 cawangan rangkaian perniagaan franchise minuman yang diusahakan seorang artis terkenal. Bagaimana kes Macau Scam ini menjadi sangat hangat? Di sinilah segala-galanya bermula. Utusan Malaysia pada 12 Oktober 2020 melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan Datuk Eddie Kana bersama isteri beliau, Datin Alia Suhaila, serta 2 bergelar Datuk Seri dan Datuk serta 8 anggota polis ditahan masing-masing berpangkat Assistant Commissioner, Superintendent, Deputy Superintendent, Inspektor, Sarjan dan Kopral dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor yang dipercayai terlibat melindungi sindiket penipuan cyber bergelar Macau Scam. Pihak SPRM juga telah menemui wang tunai sejumlah RM100,000 di rumah salah seorang pegawai polis yang ditahan dan telah membekukan 736 akaun bank bernilai RM101 juta, manakala wang tunai RM5 juta disita. Berkemungkinan besar hasil dari aktiviti pengubahan wang haram yang juga membabitkan beberapa selebriti. Kegiatan mereka ini umpama merompak dari orang miskin dan berpartisakan sesama mereka orang kaya. Selain itu, SPRM merampas 23 kenderaan mewah, pelbagai jenama serta motosikal berkuasa tinggi yang dipercayai dibeli hasil dari aktiviti judi dalam talian tempatan. Antara kenderaan yang dirampas ialah jenama Bentley, Mustang, Lamborghini, Porsche, Ferrari dan lain-lain. Datuk Eddie Kana dan isterinya Datin Alia Suhaila bermula dengan membuka kelab malam di Jalan P. Ramlee dan safe house di alamat 107 Jalan Yutan. Dikatakan safe house yang terletak di Jalan Yutan ini merupakan markas bagi operasi kaki-kaki scammer dalam sindiket Macau Scam Malaysia. Macau Scam dengan duit bilion ringgit ini kemudian mencari perniagaan artis-artis dan mereka laburkan pada perniagaan artis. Jadi, apa yang kita syak? Artis yang tidak pandai berniaga tiba-tiba ada empire perniagaan jutaan ringgit adalah benar belaka. Sama ada mereka partner in crime mahupun mangsa, hanyalah mahkamah yang dapat menentukannya nanti. Untuk menghabiskan duit-duit ini sangat mudah. Mereka akan berbelanja menggunakan duit tunai. Sampai berbelanja di pavilion pun mereka bawa plastik hitam penuh dengan wang tunai. Begitu juga bila berparti di kelab-kelab malam sekitar Kuala Lumpur, bayar RM10,000 pun pakai tunai. Yang pasti, cara modus operandi mereka ialah dengan menyewa talian void untuk mengelak daripada dihidu pihak berkuasa. Sebab itu, bila kita menerima panggilan dari nombor-nombor kononnya daripada mahkamah, balai polis, kastam, kita akan terima satu arahan daripada mesin operator untuk disambungkan kepada talian. Jadi skamer tadi akan berlakon kononnya itu adalah pegawai yang menyiasat. Dalam masa yang sama, SPRM meminta orang ramai yang pernah menerima wang daripada mereka untuk tampil memberi kerjasama bagi membantu siasatan.
Pihak SPRM sudah mempunyai senarai nama individu yang dipercayai terlibat dengan aktiviti tersebut. SPRM juga meminta orang ramai bersabar kerana mereka masih lagi mengesan beberapa aset yang dipercayai sudah digubah. Mereka yang mungkin pernah menerima dana daripada individu yang ditahan itu diminta tampil sebelum mereka dipanggil. Tidak perlu tunggu untuk dipanggil, sebaliknya tampil memberi kerjasama kepada SPRM dan pihak SPRM akan melayan mereka dengan baik. Dalam siasatan ini didapati beratus-ratus syarikat dami yang sengaja diwujudkan untuk menyalurkan wang haram ini. SPRM mendapati terdapat beratus-ratus akaun palsu yang diwujudkan untuk menyalurkan wang yang diperoleh daripada kegiatan haram ini. Walaupun Dato' Eddie Kana dan geng Macau Scammer sudah ditangkap dan ditahan SPRM, tetapi operasi dan aktiviti scam masih terus berjalan. Dan ini dibuktikan melalui satu durasi rakaman perbualan video seorang anggota polis wanita dengan skamer yang sedang cuba menipu. Ya, Cik. Saya Yusri bin Muhammad. Okey. Daripada Jabatan Kastam Pulau Bangla. Okey, baik. Boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap sekarang? Suraya. Okey, saya dah tembak di sini. Okey, Cik ada membuat pembelian barangan daripada negara China, nombor siri 9000 3219 Palang PQ Palang 2020 yang berharga RM15,399 dan telah dikenakan cukai sebanyak RM3,980 yang didaftarkan atas nama Suraya binti Rosli. Jelas, tahu saya tak ada pula saya buat pembelian barangan sebanyak tu. Pelik je. Di mana barang ini sekarang ini tersangkut di Pelabuhan Kelang, di port nombor 2, bahagian parcel luar negara. Dan sekarang ini kami untuk buat riliskan benda ni, Cik Puan perlu membuat bayaran sebanyak RM3,980. Melalui ini, Macam mana saya nak rilis sebab barang tu saya tahu saya tak ada pula buat pembelian. ya saya faham. Tapi sekarang ni, kalau kata Puan tak buat pembayaran cukai ini, nama Puan akan di blacklistkan. Dan bank-bank yang ada nama di atas nama akaun Puan akan dinarai hitamkan. Berdasarkan statistik 2018, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia mendedahkan jumlah kerugian akibat penipuan jenayah itu meningkat 55.5% seluruh negara berbanding 2017. Peningkatan itu membabitkan kerugian melebihi RM224.6 juta dengan 4,965 kes direkodkan berbanding tahun sebelumnya, iaitu RM99.9 juta dengan 4,178 kes akibat penipuan Macau scam ini. Selama ini kita sangkakan orang luar yang buat kerja-kerja scam ini. Rupa-rupanya orang Malaysia sendiri yang jalankan aktiviti yang menipu makcik-makcik di kampung, pakcik-pakcik yang sudah pencen dan mereka-mereka yang senasib dengannya. Lebih tragik, selama ini pihak polis sudah tahu kegiatan mereka, tapi polis ini pula yang melindungi mereka. Diharapkan pihak berkuasa dapat menumpaskan sindiket Macau scam ini habis-habisan dan memberi keadilan bagi rakyat Malaysia. Bagi pihak kami berpendapat kes Macau scam yang sedang disiasat sekarang oleh pihak SPRM harus mengingatkan kepada semua pihak, ini hanyalah salah satu kes scam yang berleluasa di negara ini. Sekian, terima kasih.